Pagi-pagi tunjuk makanan. Itulah sedap je. Tapi RM50 tu, itu kalau contoh RM50 kalau dia belanja satu hari RM50. Bayangkan kalau belanja 20 hari, 30 hari kan kat RM1,000 lebih kat tu. Kalau hari-hari pergi belanja kat bazar Ramadan lah. Betul. RM50 untuk pergi bazar Ramadan tu sebenarnya kos yang besar juga. Tapi mungkin RM50 tu kalau ada anak 4 orang. Kan kalau seorang tu janganlah bawa RM50 tu pergi bazar dik. Tahu lah tengah lapar kan. Janganlah nak beli semua. Betul. Okey. Bercakap berkenaan dengan harga barang yang sekarang ni kita berdepan dengan situasi ini, mungkin kita nak tahu juga lebih lanjut berkenaan bagaimana sebenarnya kita boleh mengawal ke tak kan kira-kiraan apa duit yang kita ada ni lah. Sama ada keperluan ataupun kemahuan. Jadi kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Baharul Abdul Hamid, merupakan pengarah Pusat Penyelidikan Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi doktor dah saksikan itu antara tinjauan yang dilakukan oleh Warta MHI. Dan juga ada juga pendapat orang ramai kata kan ada sampai 100 lebih doktor belanja. Mungkinlah bagaimana melihat apa yang kami paparkan tadi, pandangan doktor sendiri. Okey. Fariha dengan Fazli sebagaimana kata tadi, musim perayaan tahun ini agak berbeza. Selepas 2 tahun agak terkurung. Kita kata suasana perayaan yang tertutup, kita sekarang ini terbuka, maka orang teruja. Dia seolah-olah nak qada apa yang belum dibelanjakan 2 tahun yang lepas. Namun macam Fariha kata tadi, kita harus mengukur di badan sendiri. Beli mengikut kemampuan dan apa yang diperlukan, agar kita dapat mengawal harga barang dengan lebih baik lagi. Dan insya-Allah di bulan Ramadan ini kita ambillah keberkatan dia untuk melakukan perbelanjaan yang kita panggil perbelanjaan berhemah. Dan insya-Allah kalau setiap orang melakukan perbelanjaan berhemah, maka kita akan dapat mengawal, sebab harga barang ni bergantung kepada permintaan dan penawaran. So apabila penawaran itu meningkat, maka harga akan meningkat. Maka kita harus berani mengawal harga pasaran. Tapi nak berhemah macam mana? Sebab apa? Sebab duit cash dalam tangan terlalu banyak sangat. Kan tak pakai rugi. Tapi jangan, itu jangan tiru. Kita akan bincang kejap lagi bagaimana caranya untuk kita nak berbelanja tatkala hari raya ini. Dan sekarang ini kita nak saksikan belanjawan isi rumah rakyat Malaysia ini. Antara mungkin keperluan sekarang ini untuk nak bayar komitmen seperti rumah, kereta dan sebagainya. Betul. Banyak sebenarnya komitmen kita kalau kita tengok-tengok corak-corak duit kereta, duit rumah sebagainya kan. Kita doktor, kita tengok dulu perbelanjaan dengan belanjawan isi rumah rakyat Malaysia ni. Kita saksikan dulu. Okey, jom. Okey, itulah antara kita saksikan belanjawan isi rumah rakyat Malaysia sekarang ini. Dan seperti mana kita tahu bahawa KWSP, pengeluaran khas RM10,000 bakal dikeluarkan nanti pada 20 hari bulan nanti. Jadi sudah pastinya rakyat Malaysia sekarang ini dah pun mencongak berkira-kira apakah kegunaan sebenar untuk wang tersebut kan. Okey, mungkin doktor boleh bagi tahu kami tentang standard belanjawan isi rumah rakyat Malaysia sekarang ini, doktor. Okey, terima kasih Fazli. Apa yang kita boleh rujuk adalah laporan yang telah dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia yang menyatakan kita panggil kecenderungan mengguna. Pendapatan adalah apa yang kita terima. Namun kita kena tolak cukai dan zakat dulu. Yang baki itu baru kita kata pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh guna ni kita kena pecah kepada 3. Satu untuk penggunaan kita. Selalunya kecenderungan mengguna untuk rakyat Malaysia dalam 0.7%. Maksudnya 70% pendapatan digunakan untuk penggunaan. 20% akan digunakan untuk awasan. Awasan ni maksudnya emergency. Berlaku masalah kesihatan, berlaku masalah kenderaan rosak atau sebagainya. Dan 10% untuk tabungan. Lebih rendah gaji kita, lebih tinggi kecenderungan mengguna. Kita boleh mengguna sehingga 80 hingga 90%. Kalau tinggi gaji kita, maka kita akan rendah kita punya kecenderungan mengguna. Namun ada golongan yang mengguna lebih daripada pendapatan. Ini golongan yang dikata-kata dia mempunyai sakti, sesuatu kad plastik yang dipanggil kad kredit. Dia seolah dia ada magic. Dia rasa dia boleh berbelanja tanpa batasan. Dia selalu mengharapkan bahawa dia boleh menyelesaikan hutangnya di masa hadapan. Ini adalah satu yang tidak baik dan harus kita elakkan. Jadi untuk penggunaan yang amat baik, kita harus melakukan bajet. Maksudnya 70% penggunaan adalah maksimum. Jangan guna lebih daripada itu dan biasakan membuat tabungan. Tabungan dan juga kita panggil pengasingan untuk waktu kecemasan. Dan kalau kita lihat penggunaan sebagaimana laporan tadi, ada sebahagiannya pergi kepada rumah. Rumah adalah sesuatu yang kita tidak boleh elak. Itu adalah tempat tinggal dan wajib.
Namun, beli rumah biar berpadanan dengan pendapatan. Kalau pendapatan kita mungkin RM3,000 hingga RM5,000, maka belilah rumah yang kita mampu untuk membayar pembiayaan. Kalau ada rezeki yang lebih nak membeli rumah yang lebih besar, alhamdulillah. Tetapi janganlah dengan pendapatan yang sedikit tetapi berangan untuk memiliki rumah yang mewah. Maka ini akan membelit kita dengan hutang. Baik. Sama juga dengan kenderaan. Kalau kata berpendapatan yang sepada, belilah kenderaan yang sesuai dengan pendapatan. Baik, tapi doktor, bila pandemik COVID-19 kan 2 tahun tu impaknya seperti tsunami besar yang mungkin masih lagi mereka yang terkesan tu masih lagi bertatih nak bangkit balik dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya dalam keadaan sekarang ini? Kan walaupun banyak perniagaan dah dibenarkan dan sebagainya, tapi hutang-hutang selama 2 tahun tu nak dibawa ke tahun ni kan. Bagaimana sebenarnya mereka boleh betul-betul berjimat cermat, macam doktor kata mungkin tabung dan sebagainya. Tapi ialah kesan tu saya rasa masih ramai lagi yang tercari-cari sebenarnya duit lebih tu. Mungkin sekarang ni hanya takat-takat hidung je doktor. Okey, kalau kita lihat sewaktu pandemik dibenarkan apa yang kita panggil moratorium. Moratorium maksudnya kita memberikan cuti untuk mereka dari membayar pembiayaan. Dan bila habis musim pandemik, maka mereka terpaksa kembali membayar pembiayaan seperti biasa. Namun harus kita ingat, pembiayaan ini adalah seperti biasa. Maksudnya bukannya berlaku pertambahan. Jadi nasihat saya, jangan tambah dengan pembiayaan yang baru. Hanya tambah apabila berlakunya keperluan mendesak sahaja. Macam kata tadi, kita ada pengeluaran KWSP. Janganlah semata-mata dibenarkan pengeluaran KWSP, maka kita pun bergegas mengeluarkan KWSP dan terus berbelanja. Keluarkan jika perlu dan berbelanja di jalan yang perlu sahaja. Dan balik kepada ini, maka kita merancang bajet. Bajet ni harus dirancang. Kalau kita tak rancang, itu yang selalu tergelincir. Maksudnya kita harus bijak merancang berapa pendapatan boleh guna dan berapa peratus kita boleh habiskan untuk penggunaan. Maka daripada itulah kita habiskan bahawa ini adalah untuk makanan, inti untuk membayar pembiayaan kembali. Dan jika menghadapi masalah, cepat-cepat berhubung dengan pihak institusi kewangan ataupun pihak agensi kaunseling AKPK. Mereka akan mengajar kita untuk membuat perancangan kewangan yang lebih baik. Itulah orang cakap kalau nak membeli apa semua, ukur baju di badan sendiri sekarang ni kan, apa semua kan. Tapi ada juga segelintir daripada kita ni yang macam lepas geram. Sebab apa? Seperti mana kita cakap tadi, 2 tahun tak raya. Jadi kali ni mereka nak berbelanja lebih lah kan. Okey, kita nak bercakap tentang harga pasaran sekarang ni. Contoh kalau kita lihat, saya boleh bagi contoh harga ayam sekarang ni doktor. Harga ayam ni kerajaan dah letakkan harga shilling. Tapi antara yang menjadi isu sekarang ini di kalangan peniaga-peniaga di pasar, bagaimana agaknya mereka nak akod keuntungan sedangkan pihak peruncit memberikan harga seperti mana harga shilling yang ditetapkan oleh kerajaan. Kita sekarang ni kita nak situasi menang-menang antara kita pembeli dan juga penjual sekarang ini. Jadi apa pandangan doktor tentang perkara ini? Kita akur dan kita faham. Sebagai contoh, mereka yang menternak ayam menghadapi kekangan daripada harga makanan yang meningkat. Kita akur. Jadi kita kata, kita benarkan, kerajaan membenarkan mereka menjual ayam dengan harga sedikit tinggi dari biasa. Namun apa yang berlaku di sini sekarang adalah ada segelintir pengeluar yang mengambil kesempatan terhadap peningkatan drastik di dalam permintaan. Apabila kita sudah memasuki fasa endemik, maka sekarang ini more telah dibolehkan di surau-surau, maka kita kata majlis berbuka puasa, buffet dibenarkan, maka sudah tentu penggunaan bahan mentah seperti ayam akan meningkat. Apabila meningkat, pihak pengeluar janganlah mengambil kesempatan dengan mengaut keuntungan. Konon-konon 2 tahun kami tak buat untung, sekarang ni nak kodor untung yang lama, tak baik begitu. Maka kita harus akur dan faham. Dan saya juga agak terkesan apabila ada peniaga yang meletakkan harga ayam berbeza, RM8.60 tetapi dia menjual pada RM10 sekilo. Ini seolah-olah untuk mencari jalan selinap daripada pihak berkuasa. So saya harap tambah-tambah di bulan Ramadan ini, lakukanlah perniagaan dengan sesuatu yang baik dan tunjukkanlah contoh yang baik dan kaulah keuntungan yang munasabah. Kita faham berlaku peningkatan di dalam kos-kos makanan dan sebagainya. Kerajaan telah akur meningkatkan harga siling.
maka janganlah terlalu mengambil keuntungan yang berpada. Tapi sejauh mana hak pengguna tu, doktor? Di dalam ini pengguna mempunyai sesuatu kuasa yang amat besar, tetapi tanpa disadari. Sebab pengguna mempunyai kuasa menentukan pasaran dan permintaan. Jika pengguna merasakan sebagai contoh ayam itu merupakan harga yang tidak munasabah, maka dia harus turunkan permintaan, maka harga ayam akan turun. Tapi kadang-kadang pengguna ini dia kadang-kadang dia cakap je lebih, tetapi dia terus juga membeli. Seperti contoh juga di setengah bazar Ramadan, sebagaimana mereka mengatakan harga barang itu terlalu mahal, jangan beli. Jadi bila pengguna menggunakan kuasa membeli ini, maka harga barangan akan kembali stabil. Sebenarnya kita jugalah kan dalam rantaian tu yang membantu juga turun naik harga tu. Tapi berkaitan dengan hak pengguna tak ada isu boikot, doktor? Saya lebih guna katakan kita kurang membeli, sebab boikot ni nampak macam kasar sikit, keras sikit. Boikot ni seolah kita benci atau tak suka. Bukan. Kita nak memperbetulkan. Jadi kita kurangkanlah permintaan. Kalau biasa kita beli seminggu ayam 3 kali, kita kurangkan kepada sekali. Jadi jika semua pengguna melakukan sedemikian, maka dia punya gelombang akan dirasai. Maka pihak pengeluar, pihak peniaga akan menurunkan, menstabilkan harga. Okay, doktor, mungkin sedikit kata-katalah kepada kita semualah sebenarnya, bukan untuk mereka saja tetapi di sini juga. Apatah lagi ni kan nak musim perayaan ni. Okey, saya faham, saya tahu ramai yang teruja 2 tahun tidak dapat merayakan perayaan Aidilfitri dan Ramadan secara orang kata besar-besaran. Namun berbelanjalah dengan bersederhana, mengukur baju di badan sendiri, lihat kepada pendapatan dan tahap perbelanjaan yang dibolehkan. Janganlah terbelit dengan hutang, jangan terbelit dengan perbelanjaan yang tidak menepati sasaran. Kepada pengeluar dan peniaga pula, letakkanlah harga yang munasabah dan juga ambil keuntungan secara berpada. Jangan mengambil kesempatan. Yang lebih penting adalah berkat atau barakah daripada keuntungan itu. Jadi saya nasihatkan di luar sana, semoga kita mendapat satu keberkatan di bulan Ramadan ini dan meraihkan Aidilfitri dengan cara yang sederhana tetapi meriah. Ya, betul. Jangan borong kuih raya sampai 12 jenis pula. Baik. Terima kasih Profesor Dr. Baharom Abdul Hamid, merupakan pengarah Pusat Penyelidikan Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam. Sedikit sebanyak juga menjadi iktibar kepada kita. Kita jangan cakap je. Esok nanti dapat kuih raya. Ni semua nak. Itulah. Tapi yang paling penting macam saya cakap tadi, kalau kita ni ada cash yang banyak ni, kita kena tahu apa yang kita nak belanja tu. Jangan kita menyesal di kemudian hari. Nanti orang kata apa, lepas raya apa-apa kedana apa semua. Kan, janganlah macam tu. Nanti collect duit raya anak pula. Baik.